wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Allahumma tahassunna bizil izzati wa jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkal hadhi la yamut. Allahumma nasrif anna hadha waba wa qina syarra rada wa najina minat ta'ni wa ta'ul bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada petang atau malam yang penuh barakah ini. Dan bagi memberkati kuliah kita, sama-samalah kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya pada seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan imam, hadirin dan hadirat kekanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat, alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa di bawah lindungan Allah Taala, insya-Allah. Jadi saya mohon pada tuan-tuan, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan keberkatan pada bulan Rajab, bulan Sya'ban dan sampailah kita pada bulan Ramadan dan seterusnya. Allah beri kesihatan yang baik, yang sakit disegera sehat dan yang sehat kekal sehat tuan-tuan, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, dalam keadaan yang relatif hari ini kita dah ada dalam keadaan yang boleh dikatakan sebagai melegakan kerana penurunan kes, walaupun kita masih lagi dengar ribu-ribu tuan-tuan, tapi di kalangan daerah-daerah ataupun zon-zon tertentu sudah mula semakin hijau. So kalau dah semakin hijau tu, alhamdulillah lah tuan-tuan. Okey, kita doakanlah semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang kita dapat imbau balik. Janganlah kita berlaku Ramadan yang lepas tuan-tuan. Ya, sedih kalau Ramadan yang lepas tu. Bukanlah sedih apa, boring duduk rumah, tarawih kat rumah tuan-tuan. Okey, tapi kalau tuan-tuan rasa memang seronok tarawih kat rumah, so doalah jadi ribu-ribu balik tuan-tuan. Ya, wallahu a'lam. Nauzubillah min zalik. Ya, kita harapkan tarawih kita semua dalam keadaan yang biasa dan yang tenang, dan kita harapkan mudah-mudahan pada bulan Syawal kita boleh back to normal tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan, ya, doakanlah yang terbaik. Bila kita back to normal, maka kita dah rasa tenang dalam keadaan yang pandemik yang berlaku tuan-tuan, dan kita terus dengan keadaan berhati-hati saja di dalam peringkat kita, insya-Allah. Okey, seterusnya tuan-tuan dirahmati oleh Allah, hari ini kita sambung kita punya kuliah dalam kitab Indahnya Solat Berjemaah tuan-tuan. Sebelum ni kita yang terakhir pada muka surat 63, iaitu saf-saf solat bagi pelbagai kategori manusia. So kita dah maklum dah, ya, yang depannya adalah imam, kemudiannya makmum dewasa, kemudiannya adalah makmum kanak-kanak lelaki, dan kemudiannya makmum khunsa, dan seterusnya makmum kanak-kanak perempuan, dan seterusnya adalah makmum jemaah wanita tuan-tuan yang dirahmati. Okey, makmum selain perempuan datang lewat, ya, ke surat 64. Makmum selain perempuan datang lewat.
Bagi kaum perempuan pula, sekiranya mereka telah membina saf dan tiba-tiba makmum selain perempuan, yakni lelaki, kanak-kanak lelaki, khunsa datang, maka mereka hendaklah berundur ke belakang supaya orang yang baru datang itu dapat membina saf di hadapan mereka. Okey? Tapi realiti hari ini tak berlakulah tuan-tuan. Kerana apa? Sebab kita dah ada jaraknya di antara saf lelaki dan saf perempuan. Tapi tak tahulah kan, tak mustahil akan datang, manalah tahu jemaah solat maghrib, solat isyak penuh sentiasa di Malaysia ni, di Negeri Sembilan ni tuan-tuan, manalah tahu kok masin mulut saya, bulan depan penuh masjid dan surau tuan-tuan, manalah tahu kan. Mudah-mudahan sampai masjid kono besar, surau pun kono besar kan. Sebab apa? Orang yang berada ke rumah semua nak mengimarahkan masjid dan surau, mudah-mudahan. Okey, jadi kalau berlaku keadaan sebegini tak mustahil, maknanya lelaki punya saf dah penuh, lepas tu pula dah masuk yang perempuan, ada pula yang terselit datang. So perempuan yang berada di belakang tu dia kena undur ke belakang. Tapi tak tahulah, saya nak uraikan praktikal tu saya tak berani nak cakap. Sebab apa? Buatlah korang ramai kan, dah semua kena undur ke belakang, tuan-tuan. Tu no comment lah tuan-tuan. Tapi saya nak beritahu keadaan ni kerana apa? Serealiti hari ini insya-Allah tak ada masalah tuan-tuan. Kerana apa? Jarak daripada makmum lelaki yang terakhir dengan makmum yang kanak-kanak perempuan jauh jarak dia tuan-tuan. Maka ada ruang untuk orang nak berjemaah berikutnya tuan-tuan. Saya kata begini kenapa? Tak mustahil lah kan, manalah tahu kan ketentuan Allah Ta'ala tuan-tuan. Okey, tapi ketentuan Allah Ta'ala tu harap bukan bencana lah berlaku tuan-tuan. Sebab manusia ni kan kok nanti dah berlaku bencana baru sedar, baru tersontak kan. Itu yang masalah itu. Na'udzubillah min zalik. Biarlah dalam keadaan yang baik-baik tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian supaya orang yang baru datang itu dapat membina saf di hadapan mereka, maknanya perempuan pergi ke belakang, gundur ke belakang. Hal ini kerana golongan perempuan tidak sama jantina dengan mereka. Jelaslah. Apabila kaum perempuan ini baru mengangkat takbiratul ihram, adakah mereka perlu berundur selepas takbir ataupun tidak? Menurut Syekh Ali Al-Shabaramalisi, mereka hendaklah berundur ke belakang dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan solat, seperti bergerak 3 kali berturut-turut dan sebagainya. Maknanya dia undur ke belakang sehingga tak membatalkan dia punya solat. Macam kita punya rukun solat kan, kita tahu kan, perkara yang membatalkan solat bila bergerak 3 kali berturut-turut tuan-tuan. Okey, so dia kena pandai gerak. So macam mana nak undur tu? Tak payah nak urai lah tuan-tuan ya. Sebab belajar fiqah kita dah tahu, undur ke belakang, step 1 gitu, lepas tu step tu, slow-slow lah. Janganlah laju-laju sangat. Di break dance ni kan. Parah nama tu tuan-tuan. Bukan dalam keadaan break dance, maknanya dalam keadaan yang teratur tuan-tuan. Kemudian dalam kitab Nail Al-Athar, pengarang mengatakan bahawa sebab susunan saf sedemikian adalah untuk mengelak daripada fitnah. Sekiranya susunan saf ini tidak diikuti, maka solat makmum-makmum lelaki dan perempuan itu tetap sah di sisi jumhur ulama. Tetapi di sisi mazhab Hanafi hanya solat perempuan yang dikira sah, manakala solat lelaki tidak sah. Ni berlaku kat mana tuan-tuan? Ni yang banyak kat berlaku kalau kat Tanah Arab. Negara kita kurang lah. Dekat Tanah Arab ni kadang-kadang ada masjid-masjid tertentu tuan-tuan. Sebab memang masjid penuh, ramai orang datang tuan-tuan kan. Lebih-lebih lagi kalau macam kita pergi Masjidil Haram. Tak boleh nak kata apalah. Sebab semua orang nak berjemaah di situ. Kalau kita semayang doket dekat dengan Kaabah tu okey, selesai. Ni yang pergi semayang doket dengan apa tu? Matrusiwa tu kan, apa? Matrusiwa apa? Sa'i tu tuan-tuan. Tempat sa'i tu tuan-tuan. So tempat sa'i tu di situ ramai kadang-kadang perempuan ada tuan-tuan. So di situ pandai-pandailah buat saf. Dan orang Arab ni penjaga Masjidil Haram ni memang marah lah orang kita ni, melontu kan. Tak jaga saf dia tuan-tuan. Okey, so kita sebagai yang berilmu jagalah saf dengan sebaiknya tuan-tuan. Okey, so dalam keadaan demikian, kalau dalam mazhab lain
Semayang tu sah walaupun nak beritahu saf tu berterabur. Maksudnya tiba perempuan tu tak berundur, laki yang lain tu pula duduk kat belah belakang. So maknanya semayang tu sah. Tapi dalam mazhab Hanafi, yang sahnya daripada perempuan tu saja yang sah. Yang lelaki yang duduk kat belah belakang tu tak sah, tuan-tuan. Okey? Tapi dalam mazhab kita tak ada masalah dari segi demikian. Dan dalam keadaan yang sebegitu, kita tak pernah berlaku lah macam tu lah kat negara kita, kat negeri kita ni, tuan-tuan. Syukurlah kita masih lagi ada ruang-ruang yang tertentu. Tapi dalam Aidilfitri, mungkinlah kalau datang lewat ke apa kan. Tapi Aidilfitri dia adalah semayang sunat kan, dan kita adalah dia punya kelonggaran-kelonggaran tertentu. Tetapi dalam semayang fardu ni kita kena jagalah tertib dan kerukunan saf kita tu, tuan-tuan. Okey, kalau jaga insya-Allah, tuan-tuan. Okey, so kita kena jagalah dengan sebaiknya. Seterusnya, saf solat bercampur-campur. Okey, hukum dia apa? Bekal hukum solat bagi mereka yang berada di dalam saf yang bercampur-campur atau bersetentang di antara lelaki dengan perempuan. Bagi menjawab soalan ini, pengarang Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Zuhaili berkata, jumhur ulama selain ulama bermazhab Hanafi berkata, jika seorang perempuan berdiri di dalam saf kaum lelaki, maka solat orang yang berada di sebelah kanan atau kiri dan di belakangnya tidak batal. Ya, maknanya dalam kitab Wahbah Zuhaili, iaitu kitab Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, menyatakan bahawa kalau ada orang seorang perempuan tengah kan, so kiri kanan depan belakang dia, solat dia tetap sah, tak batal. Maka kewujudan saf perempuan yang sempurna tidak menghalang ikutan solat kaum lelaki di belakang mereka. Begitu juga solat orang yang berada di hadapan perempuan tersebut, dan solatnya sendiri tidak batal. Sama seperti keadaan jika perempuan itu tidak berada di dalam solat. Manakala perintah supaya perempuan diletakkan di kedudukan belakang ialah hadis mauquf daripada Ibnu Mas'ud, akhiruhunna min haisu akharuhunna Allah. Letakkanlah mereka di belakang seperti mana Allah SWT meletakkan mereka di belakang juga. Ini dalam keadaan hadis-hadis huraian tertentulah. Tetapi dalam kalam kita fikah kita ni selesai dah. Saf depan dan belakang. Namun ini tidak berarti solat akan rosak apabila mereka tidak diletakkan di belakang dalam solat berjemaah, kerana susunan saf itu merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Okey, kedudukan saf ini adalah sunnah. Sebab itulah dalam bab saf ni pun kita ada perbahasan tentang saf jarak-jarak ni kan. Segelintir ulama kata saf yang kita kena buat rapat-rapat tu harus harus hukum dia. Maksudnya bukanlah sesuatu perkara yang menjadi sebagai kerukunan dalam solat. Semayang berlaku jarak, maka solat itu tetap sah. Cuma dalam hadis-hadis Nabi SAW mensyaratkan supaya semayang itu rapat, tuan-tuan. Okey. Dan sejumhur ulama kata hukum dia adalah sunat muakkad. Jadi ada dua pandangan. So maka hari ni yang berlaku kitanya solat jarak ni, maka kita pegang yang pada sunat muakkad yang membolehkan supaya kita sembahyang dalam keadaan pandemik hari ni berjarak, tuan-tuan. Okey. Kenapa dia jarak 1 meter? Kenapa dia jarak 1,5 meter? Sebab ada dalam riwayat hadis Nabi yang lain bahawa dalam keadaan begitu Nabi SAW beritahu orang yang berpenyakit kusta jaraknya umpama seperti sebatang lembing. Lembing berapa panjang dia? Lebih kurang lah 1 meter. So begitulah berlakunya jarak ya, tuan-tuan. Tu yang kita pegang hari ini kan. Kalau dah berlaku cool down nanti, yang saya kata nanti raya nanti, boleh tak jadi rapat? Boleh, tak ada masalah. Bila kita punya pandemik ini dah jadi cool down, tuan-tuan. Kita ni berbising-bising tentang saf, kan? Manjang gaduh pasal saf, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni pula gaduh pasal apa?
vaksin yang diberi. Aduh, vaksin yang diberi ni ada isu ni ke, ada isu ni ke, ada isu ni. Tuan-tuan yang dirahmati, saya pegang satu je. Orang yang bawa, dia sudah semestinya fikir yang terbaik. Dan kita bagi dia tanggungjawab dan dia ada kepakaran dia. Kita ni kojo kerani. Janganlah ngado nak melampaui kepada kepakaran orang tu. Kan kita kerani, kita kojo pejabat ya tuan-tuan, tak tahu apa-apa, ngado lah kata tak boleh dah ni dah tuan-tuan nak membar. Ya, so kalau disarankan ambil lah. Kan? Tapi pada realitinya inilah keadaan hari ini, inilah keadaan yang sesuainya tuan-tuan. Ya, itulah vaksin yang sesuai, kan? Keadaan atas dasar apa? Itu adalah kebijaksanaan pemimpin ataupun pentadbiran dalam memastikan, dalam menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan maslahah yang berlaku. Perkara ini ada dalam pembelajaran usul fiqh. Tasarrufu al-imam ala riayati munutu bil maslahah. Itu dalam bab usul fiqh, tuan-tuan. So maknanya kepimpinan, kebijaksanaan kepimpinan untuk memikirkan yang terbaik untuk rakyat dia dalam keadaan maslahah yang berlaku. Okey? Cuma saya dimaklumkan mereka yang nak ambil vaksin itu nanti bila ambil dia kena jaga kesihatan. So dia dari segi sekarang ni dah kena aktif sikit lah, bersukan ke apa tuan-tuan. Kita tak tahu vaksin tu macam mana. Kan? Dia dimaklumkan, dia kata benda tu nak melawan antibody kita. So kita kena aktif sikit. So exercise dari sekarang ni, tengok yang terbaik. Nanti bila kita dah masuk kat antibody kita, kita akan jadi maintain kuat tuan-tuan. Sebab tu kalau kita perasan anak kita kan ada BCG kan, kita pun dulu injek BCG. Masa tu tak perlu risau, budak 12 tahun dia memang aktif, merayau-rayau kan, pantang pintu buka hilang kan, sebab itu rumah dia tak ada pintu, tu hilang kan. Jadi dia tak perlu risau. Dulu ingat tak bila ada kawan-kawan itu tiba dia injek, demam lah tu tuan-tuan, lepas tu dia sakit kan. Yang kita pula kata, aku tak sakit pun, aku relax ke, tak ada apa-apa pun. Yang kawan tu memang kaki buku, duduk rumah je lah kan. Zaman sekarang anak pun kaki buku, Facebook ni masalah itu kan. So dalam keadaan yang demikian tuan-tuan, so kita janganlah poning-poning kepala ya. InsyaAllah doakanlah yang terbaik dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dipendekkan umur, pendek juga umur kita tuan-tuan. Tinggallah sebabkan perkara-perkara yang tertentu tuan-tuan. Cuma sekarang ni kalau boleh janganlah pendek dulu kan. Mestilah berfikir tentu tuan-tuan. Kalau boleh biarlah umur tu selesa-selesa sikit kan. Okey, wallahu a'lam. Semua tu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. So dalam keadaan ini tuan-tuan yang dirahmati, maka dalam huraian daripada isu saf tadi, maka jumhurnya tidak membatalkan solat pada mereka yang berlaku dalam keadaan saf yang ialah dia datang lewat, duduklah di penghujung ke apa tuan-tuan. So solat itu tidak membatalkan tuan-tuan. Okey. Dalilnya ialah perbuatan Ibn Abbas yang berdiri di sebelah kiri Nabi Muhammad SAW di dalam solat. Namun solatnya tidak batal. Selain itu Abu Bakrah juga pernah mengangkat takbiratul ihram di belakang saf, rukuk dan masuk ke dalam saf, lalu baginda SAW bersabda kepadanya, "Zadakallahu hirsan wala ta'ud." Maksudnya mudah-mudahan Allah menambahkan kesungguhan melakukan kebaikan untukmu dan janganlah kamu ulangi perbuatan tersebut. Maknanya apa? Nabi SAW beritahu perbuatan kita tu tak membatalkan, tetapi Nabi kata janganlah diulang. Itu je tuan-tuan kan. Macam sama kat kita sekarang ni berlaku pandemik kan, kita buat sembahyang taubat. Hari Jumaat dia pergi sembahyang Jumaat, lepas tu dia buat sembahyang taubat kan. Alhamdulillah lah. Lepas tu pula masuk grup sugar daddy, itu masalah nama tu kan. So tak jadilah taubat tu. Saya nak beritahu bahawa kita tak menafikan setiap manusia ada kesilapan kan. Setiap manusia ada kekurangan. Tak ada semua manusia perfect. Tak kira lah kau siapa sekalipun. Tapi bila kita dah mula ada kesedaran, so kita janganlah mendekati dengan benda-benda yang kemudaratan tuan-tuan ya.
Hari ini kita dah berlaku dah. Ramai orang bertakarrub kepada Allah Ta'ala, ramai orang dokek dengan Allah Ta'ala, ramai orang bertaubat kepada Allah Ta'ala. So janganlah mengadu-ngadu nak ambil benda-benda yang tak elok, tuan-tuan. Jangan membuatkan keadaan kemurkaan Allah lagi kepada kita. Dan nanti kalau berlaku keadaan yang sebegini ni berterusan, sebab apa? Sebab perbuatan kita sendiri. Rujuklah sama-sama surah Asyura ayat 30, tuan-tuan dan rahmati. Setiap pelaku musibah itu biaidikum, daripada tangan-tangan kamu. Maknanya apa? Perbuatan kita sendiri. Bila perbuatan kita sendiri, kita kena kembali kepada Allah Ta'ala. Dan sekarang ni kita dah ramai dah kembali kepada Allah Ta'ala. Ramai dah sedar, tuan-tuan. Alhamdulillah lah, tuan-tuan. Ramai dah sedar. Statistiknya kita dapat lihat, tuan-tuan dan puan-puan, dari segi pandangan saya, bila saya mengajar kuliah tu dah semakin bertambah, tuan-tuan. Orang yang hadir kuliah tu dah semakin bertambah. Tak kira lah, walaupun baru tambah 2 orang, kira bertambah lah tu. Kan? Kira bertambah lah tu. Sikit-sikit lagi, tuan-tuan. Kan? Ada kuliah saya pergi mana-mana lah, saya pergi kelas, saya tengok bertambah dah, tambah 2. Okey lah. Kan? Tu saya kata tak mustahil Ramadan nanti tambah semua kali, tuan-tuan. Okey. Insya-Allah tak mustahil, tuan-tuan dan rahmati oleh Allah. So saya nak beritahu apa? Nabi pun dalam menegur para sahabat pun, Nabi tegur dalam keadaan yang baik, elok, ya kan? So jangan diulangi. So kita sama-samalah tidak mengulangi benda-benda yang negatif, yang dilarang, yang benda yang diharamkan, tuan-tuan. Okey? Seperti mana yang telah disebutkan sebelum ini, pengarang kitab An-Nail Al-Awsar mengatakan bahawa sebab susunan saf umpam berdasarkan sunnah Nabi SAW adalah untuk mengelak daripada fitnah. Sekiranya susunan saf ini tidak diikuti, maka solat para makmum lelaki dan perempuan itu tetap sah di sisi jumhur ulama. Tengok, orang dulu pun kata bila sembahyang ni jangan timbulkan fitnah. Sebab tu hari ni, minggu lepas tuan-tuan tengok kan, khutbah Jumaat pun dah kata kan, jagalah kan saf kita ni sampai keluar masjid, jangan datang fitnah, tuan-tuan. Kita duduk rumah Allah ni jangan datangkan fitnah, tuan-tuan. Jangan datangkan benda-benda yang negatif, tuan-tuan. Saya minggu lepas saya tengok ada seorang mamat tu Facebook tu kan, saya tunggu masa ya kuliah kat surau dia, tuan-tuan. Kan, minta dia ada sonang saya satu hari itu bukan kuliah, tembak dia, tuan-tuan. Kan, saya sedih. Kenapa? Memanglah penguatkuasa PDRM datang, MKN datang, mereka datang menjalankan tanggungjawab, nak tengok SOP kita, kita patuh ke tak patuh. Dan mereka nak kita patuhan dalam bab SOP dia kan. Dia sedap, dia letak dekat Facebook, dia ambil gambar, lepas tu dia ambil gambar kenderaan tu yang datang kat depan surau kan. Lepas tu dia kata, apalah penguatkuasa ni dekat masjid dan surau pun nak buat serbuan. Hebatnya ayat dia, tuan-tuan. Dia tak tahu saya friends dengan dia. Sakit hati aku dengar kan. Sahabat-sahabat saya semua menjalankan kerja. Yang saya geram tu bila netizen dengan kawan-kawan tu, saya ada yang sebut tu, wah dah macam Israel. Hebat betul. Saya pun hantar mesej dekat situ, saya letak, tuan tahniah, bagus, tuan telah mencetuskan orang meletakkan kata-kata negatif terhadap penguatkuasaan dan terhadap frontliners. Pada saya, frontliners menjaga kita semua untuk menjaga maslahat ummah, itu yang lebih utama. Tapi tuan telah melakukan perbuatan yang demikian, maka tuan telah menimbulkan negatif pada sekelilingnya kan. Dan saya pun kata, saya sambung lagi, saya kata ramai yang menyatakan seolah perbuatan itu seperti macam Israel lah, ni lah, tu lah kan. Tapi saya tak boleh sebut macam tu. Tapi saya kata apa? Cuba kita fikir, di antara tindakan daripada penguatkuasaan mengambil tindakan dan pemerhatian terhadap orang yang hadir di rumah Allah, di masjid dan surau, dengan keadaan orang yang hisap rokok di dalam sekitar masjid dan surau. Siapa yang lagi teruk? Saya nak letak itu, siapa yang Israel? Kan? Siapa lagi teruk? Betul tak? Di antara yang orang hisap rokok dekat kawasan surau dengan masjid tu, dengan penguatkuasaan yang buat tindakan tu, mana yang lagi teruk? Hisap rokok lah lagi teruk, betul tak? Tak menghormati rumah Allah. Mereka buat tindakan mereka, baguslah, sebab dia nak memastikan kita ni tidak berlaku penularan tertentu, tuan-tuan. Patutnya kita ucapkan tahniah pada mereka buat usaha yang sebegitu kan.
Dan tanggungjawab dia tunaikan tanggungjawab dia untuk menjaga kemaslahatan kita, tuan-tuan. Okey. Lepas tu saya letak ayat kat situ. Ada orang nak komen kat bawah tu #PDRM. Terus dia left, dia buang gambar tu, tuan-tuan. Dia buang dia punya post, tuan-tuan yang rahmati. Saya no komen lah. Doakanlah itu baik. Saya sedih kerana apa? Patutnya umat Islam sama-sama menyokong dan sama-sama memikirkan yang terbaik untuk menjaga umat Islam kita, tuan-tuan. Kita dah sedih dah ni. Tadi saya pergi ziarah mak saya kata, "Tah, bila kita boleh pergi umrah?" Sedih pula saya dengar, tuan-tuan. Bila kita nak pergi umrah, dia nak yang ayat yang dia cakap tu, tuan-tuan, yang paling sedih apa? Kurang-kurangnya sebelum ibu pergi dapat pergi umrah sekali. Tu yang sedih dengar tu. Kan? Tapi dia tak sebutlah pergi haji, kan? Pergi haji kan susah pula kita nak kena nguruskan. Dia bukan apa, dia dah selesai pergi haji, semua dah ada, umrah semua dah pergi, cuma dia nak pergi lagi lah. Jadi dia tanya bila? Tunggulah bu, doakanlah pandemik ni selesai, kita pergilah ramai-ramai, tuan-tuan. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Okey. So saya nak beritahu apa? Patutnya kita rasa bersyukur kerana ada mereka yang menjaga maslahah kita hari ini, tuan-tuan. Buatkanlah yang terbaik, tuan-tuan. Okey. Seterusnya, tetapi di sisi mazhab Hanafi hanya solat perempuan yang dikira sah, manakala solat lelaki tidak sah. Begitu jugalah pendapat pengarang kitab Aun al-Ma'bud Asyarhu Sunan Abi Daud, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Maka oleh itu kedudukan saf kaum wanita di kebanyakan masjid di Malaysia pada masa kini tidak merosakkan solat. Walau pun perlu diambil perhatian bahawa kesalahan ini tetap meluputkan sebahagian fadilat berjemaah kerana menyalahi susunan saf, tuan-tuan. So tak ada isu. Dekat negara kita tak ada, negeri kita tak ada isu ni, tuan-tuan. Tapi tak mustahil lah akan datang bila penuh saf tu kan. Penuh kat masjid, penuh kat surau kan. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Kita kenalah gatokan tar kan kat depan tu, semua pasang simen ya, tuan-tuan. Lepas tu letak kemah kan, penuh orang datang berjemaah, tuan-tuan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya. Lepas tu ada orang tanya saya, "Ustaz, nanti bila ramai orang datang berjemaah, Ustaz, dah tunggu masa lah kiamat." Tu dipikir tu. Aduh, orang kita ni, la ilaha illallah. Hebat sangat pemikiran Kerana apa? Itulah belajar tinggi kan. Tu ya, hebat pemikirannya. Aduh, okey. Patutnya kita rasa bersyukur. Okey. Seterusnya, tuan-tuan, bab yang ketiga, imam dan makmum. Imam dan makmum, syarat-syarat sah mengikut imam. Menurut pengarang kitab Sabil Al-Muhtadin, syarat-syarat sah mengikut imam ada 7. Okey. Pertamanya, kedudukan makmum di belakang imam. Menurut kaedah umum yang disebutkan oleh pengarang kitab Hasyiah Al-Baijuri, yang menyatakan alla yataqaddamal ma'mumu bi jami'i ma'tamada alaihi ala juz'in mimma tamada alaihi al-imam. Maksudnya, makmum tidak boleh mendahului pada semua anggota badan yang dijadikan ukuran olehnya ke atas satu bahagian anggota badan yang dijadikan ukuran oleh imam. Tidak boleh mendahului, maknanya mendepani imam, tuan-tuan. Sebab itulah kita bila sebagai makmum duduklah di belakang imam, tuan-tuan. Okey? Dan kita berdiri di belakang imam, tuan-tuan. Ustaz, imam tu pendek, saya ni tinggi, sujud tu ke depan. Tu tak ada isu dah, tuan-tuan. Aduh, isu kenapa kau tak jadi imam tu ya, tuan-tuan? Kan kau suruh lah imam tu yang pendek tu jadi imam, tuan-tuan. Tu tak ada isu, tuan-tuan. Okey? Pandai-pandailah adjust macam mana kita nak berjemaah, tuan-tuan. Okey? Dan pada saya, insya-Allah tak ada membatalkan dalam bab solat. Yang paling utamanya kita berada di belakang ya, tuan-tuan. Cuma kita akan rasa sedih bila di masjid dan di surau sembahyang berjemaah keadaan begini. Masjid dan surau sembahyang berjemaah keadaan begini. Sedih kita, tuan-tuan. Betul tak? Faham tak maksud saya? Kan sedih gitu. Dengan dibuat pasal. So, tuan-tuan, kan kalau rasa time Zuhur tu kita dua orang je miss call jemaah. Woi, datang woi. Kan? Miss call, aku dah tinggal dua orang ni kan. Parah nanti kan. So, tu yang kita memang paling sedih, tuan-tuan. Kita harapkan tidak berlaku lah. Kita harapkan tidak berlaku, tuan-tuan. Kalau lebih-lebih lagi di masjid, jangan berlaku, tuan-tuan. Tapi dekat kampung-kampung tu tak ada lah, no comment lah, tuan-tuan. Sebab kampung-kampung tu, tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan, nanti bila dah berumur, dah rezeki dah banyak, pergi duduk kampung.
Kan, kenapa duduk kampung jadi imam kat kampung, imarahkan kampung tu tuan-tuan. Dah pergi imarah kat kampung, kat sini pula tak ada orang tu masalah tu. Kan? Wallahu a'lam tuan-tuan. Tapi kita tak boleh nafilah dekat kampung suasananya yang berbeza tuan-tuan. Macam dekat bandar dengan kat kampung kan dia ada perbezaan ya tuan-tuan. Okey? Yalah, kita duduk kampung pakai BMW X5. Sesuai tak? Tak sesuai lah tuan-tuan. Kan duduk kampung pakai BMW X5 memang confirm lah kau jadi MPKK, kau jadi pengurusi karya, kau jadi ketua kampung, kan? Semua kau jadi tuan-tuan. Dia tengok pada kesesuaian dan keadaannya tuan-tuan. Okey? So namanya kita pun kena sama-sama memastikan mereka-mereka yang di kampung itu dapat diimarahkan. Bila kita balik kampung, janganlah kita tak mengimarahkan rumah Allah Ta'ala tuan-tuan. Imarahkan je lah, duduk belakang pun tak apa kan, dongai ya kan. Sebab kita jangan pula togur imam tu. Dia kadang-kadang montan-montan dah hebat kat bandar, kat kampung dia togur imam tu. Mam, kau baca tak betul mam, sadak hati dia tuan-tuan. Kan, yang tak tahan juga tu, salah imam ni, batal semayang. Tu yang lagi hebat tu. Kan, pada imam tu dah berpuluh tahun dah. Sebab kita nak menegur orang mesti ada cara dia tuan-tuan. Bukanlah sewenang-wenang dalam keadaan yang ikut kita punya perasaan dan kita punya ilmu tuan-tuan. Okey? Sebab tu saya kata tuan-tuan kan, kadang ada individu dia kelulusan tinggi kan, dia mengomen dia kampung dia. Dia mengomen dia kampung dia kan. Saya kata dia, kau ni banyak mengomen kat kampung kau. Kau duduklah kampung, kau bantulah duduk masjid kampung. Dan malas duduk kampung, dah ada malas pula. Kan? Kau janganlah mengomen. Maknanya saya nak besokkan begitu. Kenapa dia? Dia duduk kampung. Lepas tu, ialah duduk kat luar kampung lagi rezeki lagi asyuk, tuan-tuan. Kan? Jadi dia fikir yang begitu. Kau duduklah kampung, kau banyak ngomen. Sepatutnya kau datang kat kampung, kau sama-sama trainkan orang kampung tu. Supaya ada peningkatan yang terbaik tuan-tuan ya. Tapi kita tak nafilah, ramai di kalangan kita dia hebat di bandar dan dia hebat di kampung, dia bantu orang kampung tuan-tuan. Itu adalah yang terbaik tuan-tuan dirahmati. Okey, kedudukan makmum mengikut keadaan. Solat berdiri, badan dijadikan ukuran oleh imam. Maknanya tengok pada dudukan makmum mengikut keadaan. Tumit makmum tidak melebihi tumit imam. Tumit ni depan ke belakang? Belakang kan? Kan ada orang tanya tumit depan ustaz. Itu ya, kadang-kadang bodoh-bodoh perkataan ni kita dah confuse kan, dan jangan sebut tuan-tuan. Kan, cubalah tanya ni kan, di antara betis dengan peha, mana betis mana peha, kadang-kadang confuse juga tuan-tuan. Kan kita jangan sebut kan, kita tak tahu kan. Tapi dalam belajar bahasa solat ni dia akan sebut tumit lah, betis lah, lepas tu sampai apa ke siku tuan-tuan. Tak pernah kita sekarang kita sebut tuan-tuan. Macam contoh lah kita kan duduk kat satu kawasan tu, aku tampar kau kan. Okey, kita pun faham tampar. Tampar tu macam mana? Tangan ni tuan-tuan. Pergi kat satu tempat nak aku siku tahu lah. Dah keluar siku pula kan. Kita selalu dengar tampar je. Sekarang tukar tengah siku pula tuan-tuan dan puan-puan. Ya, manalah tahu kan. Sekarang ni bersalaman dah tak boleh. Orang pun ubah trend kesikuan tuan-tuan. Kan, ataupun bersikuan kan. Bersalaman tak boleh, dia bersikuan lah. Kenapa saya cakap bersikuan tuan-tuan? Sebab bila saya tengok ada video siapa The Rock tuan-tuan. The Rock buat bantuan orang yang kena COVID kan. Lepas tu dia tak bersalaman, dia bersikuan dengan orang tu kan. Wallahualam. Okey. So saya nak beritahu ni, kadang-kadang kita dah confuse kan, sebab kita dah tak biasa sebut ke apa. Wallahualam. Tu saya tanya saja, tumit makmum tidak melebihi tumit imam. So tumit kita tahu belah belakang. Sekiranya tumit mereka berdua setentang di dalam satu saf, maka solat makmum sah tetapi dihukumkan makruh dan tidak mendapat fadilat jemaah. Maknanya walaupun keadaan yang bersetentang dia punya tumit, hukum dia makruh je tuan-tuan. Okey? Tapi kita tak risaulah, dah faham lah kan. Saya tak perlulah nak hurai-hurai yang berkaitan. Solat duduk. Ni kalau imam duduk, makmum duduk. Setakat ni berlaku tak kat surau ni? Tak berlaku kan. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Tapi kita tak nak lah berlaku macam tu tuan-tuan. Kita tak nak berlaku macam tu. Sebab itulah tuan-tuan,
kita ni dah tahu dah, semakin lama makin berumur, betul tak? Makin lama makin season. Bukan season, semakin berpengalaman. Makin lama makin berpengalaman. Trainlah anak-anak muda tuan-tuan. Trainlah anak-anak muda, trainlah pelapis-pelapis tertentu tuan-tuan. Kalau contohnya jawatan kuasa surau dekat jemaah surau ni kan, ada anak-anak dia yang sekolah agama kan, dia cuti-cuti dia kan, latih dia jadi imam ke, duduk tuan-tuan. Tak ada masalah dah. Janganlah kita tu. Tapi yang jadi masalah ni kita ni. Sekali kita dah suruh budak tu, kita tengok budak tu dah okey, dah suruh budak tu, kesian budak tu. Kan? Budak tu dah menggigil lah kan. Betul tak? Macam suruh budak tu. Janganlah suruh budak tu. Akhirnya budak tu pun takut nak datang dah. Kan? Mak bukan apa, mak asyik datang kita jadi imam sedih kan. Yang dapat elon imam lain. Tu yang tak tahan tu. Kan? Tapi dekat surau tak ada isu elon pun kan. Dekat masjid adalah elon. Tapi saya nak beritahu buat apa? Kita latih. Diorang untuk jadi pelapis-pelapis kita tuan-tuan akan datang tuan-tuan ya, sebab kita makin lama makin berumur tuan-tuan. Okey. So punggung makmum tidak melebihi punggung imam. Ni kalau semayang dua orang duduk tuan-tuan. So tadi tumit makmum tidak melebihi tumit imam. Sekarang ni kalau duduk punggung makmum tidak melebihi punggung imam tuan-tuan. Ya. Secara umumnya jaranglah kes ni. Ya. Dan saya pun tanya sahabat saya yang bertugas di hospital, ada tak berlaku yang kes macam ni? Tak ada ustaz, dia orang tu semang sorang-sorang. Okay? Jadi orang yang sakit pun tak berlaku lah. Tapi dari segi ilmiahnya kita kena tahu. Kan? Manalah tahu akan datang kan? No comment. Wallahu a'lam tentang kita punya kesihatan ke keadaan kita tak tahu, no comment. Solat secara mengiring. Rusuk makmum tidak melebihi rusuk imam tuan-tuan. So dalam keadaan nak mengiring ni tuan-tuan, dia adalah satu praktikal yang memang kena study. Ya. Saya kalau bagi kuliah dokek hospital kan, nak ajar orang solat mengiring ni, saya kena study dulu awal. Kan? Sebab kita pun takut, sebab benda tak biasa buat, tak berlaku praktikal tuan-tuan. So kena study awal. Macam mana kita nak beritahu dia macam mana keadaan dia dalam nak solat dalam keadaan tersebut tuan-tuan. So rusuk makmum tidak melebihi rusuk imam tuan-tuan. Ya, maknanya rusuk ni tidak melebihi daripada imam ni. Rusuk dia, contohlah kan imam baring, rusuk dia kat sini. Starting ni kan, makmum dia kena rusuk dia macam ni. Tu dia punya keadaan tuan-tuan. Ya. Tapi doakanlah agar ia tidak berlaku sampai akhir zaman. Kan? Sampai akhir zaman tak berlaku kan. Semayang berjemaah yang macam ni kan. Okey. Sebab kita harapkan semuanya elok lah, sihat lah tuan-tuan. Semuanya boleh berdiri tuan-tuan. Okey. Jelas clear ada apa-apa pertanyaan? Ya saya. Ustaz, kalau kita nak semayang juga, kalau kita banyak waktu ada Ustaz. Ini semayang apa ni? Semayang Jumaat. Okey. Dia macam ni lah tuan-tuan. Ketetapan hari ini kita pegang bahawa mengikut kepada keluasan yang telah ditetapkan. Okey. Kalau dia keadaan di situ telah mencukupi dari segi semaksima yang mungkin, dan kita panjat pagar nak juga semayang, saya pegang solat itu dikira sebagai makruh perbuatan tersebut. Solat tu sah tak? Sah, sebab kita dah panjat pagar, kita pergi semayang lah berjemaah. Tetapi kita telah melanggari dalam keadaan undang-undang yang tertentu tuan-tuan. Okey? Cuma benda ni akan berlaku ketika waktu bila? Ketika ni lah, dalam situasi ni. Kerana apa? Pemerintah ataupun keadaan tertentu yang terpaksa mengawal keadaan tuan-tuan. Okey? Saya pun kadang-kadang saya dah sampai maaf itu pagar dah tutup. Sodih saya tuan-tuan. Kan? Sodih, memang sodih. Tak ada yang sodih melainkan sodih. Pada hari tu ialah sodih. Kan? Memang sodih.
Cuma kita kena berusaha lah. Saya pergi ke tempat lain untuk dapatkan ruang, tuan-tuan. Saya pergi ke tempat lain, speed lah motor pun, bertawakal supaya sempat Jumaat kan. Tapi alhamdulillah lah, kita ni ada rasa sikap yang nak juga solat kan. Sebab walaupun kita dah setiap Jumaat memang solat, tinggal sehari kita dah sebut salah. Kita yang lagi sodih ni, orang langsung tinggal solat. Ni masalah. Orang memang tinggal solat Jumaat tu. Ni kita yang masalah ni, tuan-tuan. Okey. So dari segi pertanyaan tadi, pada saya pendekatan dia tu, solat dia tu sah, tapi perbuatan dia tu makruh lah. Sebab kita dah tahu ketetapan daripada keadaan hari ni, inilah keadaan dia, tuan-tuan. Okey. Tapi kalau macam mana kita nak atasi, lepas ni kita kena datang awal lah, tuan-tuan. Memang kalau datang awal, saya punya tompek tu pun pukul 1.05, sekarang kan Zuhur 1.28 kan, 1.10 minit full, 1.10 minit dah full ya. Terangok tu lah cerita kan. Dia punya maksimum dia tu tak boleh ngelak lah, maksimum dia tu tak boleh ngelak, tuan-tuan. Ok. Tapi saya nak beritahu, itulah keadaan yang berlaku hari ini, tuan-tuan. Ok. So apa kita punya inisiatif, kena awal lah. Saya pun dah sekarang ni 12.30 dah sampai, alhamdulillah, tuan-tuan. Ni kadang-kadang bagus itu supaya istiqamah sampai bila-bila kan. Takut nanti dah habis pandemik pukul 1.30 pun sampai, tu masalah itu kan. So dari segi pertanyaan tadi, itulah keadaan yang kita kena ambil maklum, tuan-tuan. Okey. InsyaAllah tu saya kata, biar kita segera selesai isu pandemik yang berlaku dan kita tidak ada berlaku kegusaran lagi dalam menunaikan solat fardu, tuan-tuan. Dan yang paling penting ni, kita kena didik. Ramai orang kita ni dia tu tinggalkan 3 kali Jumaat ni. Ni kita kena sedih ni. Di Negeri Sembilan tinggal 3 kali Jumaat, maka anda boleh dikategori sebagai orang yang kufur. Kan 3 kali Jumaat berturut-turut kan, di antara hukum kan, tak boleh tinggal 3 kali Jumaat. Dah tak ada alasan lah, tuan-tuan. Boleh lah kata, Ustaz pono bagilah orang lain datang, itu masalah tu. Patutnya kau kenalah datang usaha, bolehlah datang awal, tuan-tuan. Sebenarnya masjid kita ni alhamdulillah terbuka luas, usaha kita nak tak nak sahaja. Faham jelas ya, tuan-tuan tapi dalam keadaan negeri-negeri yang lain tu, yang kita tahu dia ada maksimum dia sebegitu, kita kena reda lah ada keadaan demikian ya. So kalau nak keadaan itu macam kita di negeri kita, tak ada halangan apa-apa berkaitan, tuan-tuan. Okey, ada lain pertanyaan? Ya, tuan. Dah 8.45 last okey, boleh. Ya. Ancaman tu pada zaman para sahabat tu, Nabi mengatakan nak bakar rumah sahabat yang tak ada. So sekarang ni kalau kita tengok, ancaman tu sebenarnya menunjukkan macam benda tu wajib sangat, perlu sangat, perlu sangat. Seandainya lah pada zaman sekarang ni lah benda tu jadilah, siapa patut bakar rumah? Soalan tuan ni memang cepu mas langsung. Dah lah cepu mas, mencemaskan. Okey. Dalam pendekatan Nabi SAW, kita tidak nafilah. Hadis Nabi itu pun jelas ya, pada mereka yang tidak berjemaah, maka kita boleh dibakar rumahnya. Okey, tuan-tuan Tapi kita kena faham satu keadaan, situasi yang ketika itu Nabi SAW nak memberitahu kepada orang Islam kelebihan berjemaah itu. Di situ yang Nabi punya ketegasan. Okay. Dan Nabi berkata begitu kerana apa? Inilah yang kemungkinan berlaku pada akan datang. Sebab Nabi SAW, kelebihan Nabi mampu menceritakan apa yang berlaku akan datang. Betul tak? Sebab tu kita belajar tanda-tanda akhir zaman, apa yang berlaku umat yang akan datang itu ketegasan Nabi SAW. Dan yang kelebihan yang lebihnya satu, sahabat Nabi dia memang kepatuhan bukan 100%, tetapi 200%, lebih daripada itu. Nabi sebut je, sahabat buat.
Nabi sebut dia, sahabat yakin dan kekuatan kepercayaan tu kuat, tuan-tuan. Ya. Kenapa hari ini siapa yang perlu bertanggungjawab ataupun keadaan yang berlaku, tuan-tuan? Kita tidak dinafikan masyarakat kita ni semakin ramai dan semakin ada berlaku benda-benda yang negatif, perbuatan negatif pun ada, yang melakukan perbuatan positif pun ada. Okay. Dari segi siapa yang bertanggungjawab, saya tak nak huraikan dalam keadaan bertanggungjawab tersebut, tuan-tuan. Cuma yang saya nak beritahu, hari ini kita kena banyak perbetulkan perbuatan-perbuatan jahiliah serta orang-orang yang telah melakukan kezaliman pada zaman sebelum Nabi telah timbul hari ini, yang kita kena pergiatkan. Itu lebih utama, ya? Dan bila perkara itu lebih utama, tu yang kita kena fokus, supaya orang-orang kita ni tidak ada yang melakukan bondo yang maksiat, bondo yang penzinaan, bondo yang kemudaratan dan keburukan di sisi Allah Ta'ala. Dan saya yakin dan percaya, kalau persentage ini semakin berkurang dan tidak ada, ketika itu mungkin berlakulah keadaan-keadaan yang berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya tidak makfikan juga bahawa hari ini hikmah itu paling besar yang kita kena huraikan. Hikmah tu, bukannya surau Nul Hikmah, bukannya nama perempuan Hikmah, hikmah yang ada pada hari ini, tuan-tuan. Kenapa? Sebab pada zaman Nabi SAW, kepimpinan Nabi kuat dan semua dengar kata-kata Nabi SAW. Hari ini semua nak jadi hero. Itu yang jadi mungkin kekurangan yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan. Okey? Dan yang paling saya lagi suka dekat, peganglah kepada, kita ajak pada orang al-amru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tetapi dari segi apa yang berlaku ataupun kemudaratan itu, kita berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi kalau dari segi persoalan tadi yang saya dapat huraikan, kita kena fokus yang lebih utama, yang banyak lagi kita kena selesaikan isu-isu mereka-mereka yang masih lagi melakukan perbuatan seperti jahiliah dan seperti perbuatan orang-orang yang menzalimi dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman dahulu. Hari ini semakin bertambah, tuan-tuan. Itu fokus yang lebih utama. Okey, clear, tuan jadi perkara tersebut saya dapatkan huraikan sebegitu sahajalah, tuan-tuan. Okey, saya rasa sekadar itu sajalah untuk perkongsian kita pada hari ini, dan saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang itu kelemahan saya, dan saya akan cuba perbaiki menjadi lebih baik. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusr alladziina amanu wa amilus shalihaati bihaq wa tawassaw bisabr. Dan akhir kalam, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, tingkatkan ma'ruf, tinggalkan mungkar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.